A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah untuk slot yang kedua kita akan tadabbur dua ayat daripada surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid, iaitu ayat 16 dan 17. Surah 57. Sebelum ayat 16, Allah menceritakan tentang orang beriman dan orang munafik, bagaimana mereka semasa di dunia dan semasa mereka di akhirat besok. Sehingga ayat yang 15, sebelum ayat 16, Allah berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fal yawma la yu'khazu minkum fidyah wala minal ladzina kafaru ma'wakumun nar hiya maulakum wa bi'sa'al masir. Allah kata fal yaum, hari ini, iaitu hari orang munafik dimasukkan ke dalam neraka, la yu'khazu, boleh diam, la yu'khazu, tidak diambil minkum, daripada kamu, fidyah. Fidyah ni lebih kurang denda ataupun tebusan, dan tidak juga diambil daripada orang-orang kafir untuk menyelamatkan mereka daripada neraka. Ma'wakumun nar, bahkan tempat kembali kamu adalah neraka. Bahkan Allah kata hiya maulakum. Tengok Allah guna perkataan maula ni, biasa apa makna dia? Pemimpin ataupun penolong kan? Tapi di sini Allah kata hiya tu apa dia? Ialah refer kepada apa? Api neraka. Api neraka adalah maulakum, penolong kepada kamu. Apa maksud api neraka penolong kepada orang kafir? Dan biasa penolongnya apa makna dia? Bila sebut penolong, apa makna? Meringankan bebanan kita kan, menyelesaikan masalah kita, itu makna penolong. Tapi bila Allah kata neraka penolong kepada orang kafir, apa makna dia? Api boleh tak jadi penolong? Sebenarnya apa yang Allah nak bagi tahu? Apa yang Allah nak bagi tahu? Mereka bukan akan semakin baik, bahkan semakin teruk, sebab yang menolong mereka ialah azab api. Boleh faham? Macam kata penolong saya ialah perompak. Apa makna tu? Mungkin tak saya dapat kebaikan. Ini penolong adalah api. Kemudian Allah kata wa bi'sal masir, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Okey, habis cerita orang munafik. Sekarang Allah nak ingatkan orang beriman. Lepas cerita orang munafik, Allah sebut pasal orang beriman. Kenapa? Amaran, jangan jadi macam orang munafik. Kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam apa makna? Alam
Kita boleh terjemah bila lagi akan tiba masa, yakni mana ana yakni iaitu masa. Bila lagi tiba masa ataupun waktu, lillazina amanu, bagi orang-orang yang mereka beriman. Bila sebut beriman, makna bukan setakat mereka beriman dalam hati, tapi amalannya pun mentaati Allah. Jadi apa yang Allah tegur ni? Dah beriman, tapi Allah nak tegur juga. Belum tibakan lagi masanya untuk orang beriman an takhsha'a. An bahawa, tapi maksud ayat kita terjemah untuk takhsha'a, khusyuk. Qulubuhum, hati-hati mereka, li zikrillah, bagi zikri pada peringatan Allah. Apa peringatan Allah? Apa peringatan Allah? Apa-apa daripada Al-Quran. Wa ma nazala, dan apa yang nazala telah diturunkan, minal haq, dari kebenaran. Apa ni yang diturunkan daripada kebenaran? Apa dia? Apa dia? Quran. Yang tadi li zikrillah ada dua kan? Satu li zikrillah, yang kedua apa yang diturunkan daripada kebenaran. Ada dua. Jadi zikrillah apa makna dia? Peringatan. Wa ma nazala minal haq. Ada dalam tafsir mengatakan li zikrillah ialah Al-Quran, dan apa yang diturun daripada kebenaran ialah sunnah Nabi. Sunnah Nabi benar tak? Sunnah Nabi benar. Ada juga mengatakan zikrillah peringatan apa-apa saja, dan apa yang diturun daripada hak ialah Quran. Boleh faham? Sebab yang benar tu, macam mana kita nak tahu itu benar ataupun salah? Apa kayu ukurnya? Dalil daripada apa? Ada dalil tak bahawa yang Quran tu adalah benar? Allah kata al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Okey, cuba terjemah. Al-haqqu, kebenaran itu, min rabbika, hanya dari Tuhan engkau. Jadi kebenaran itu hanya daripada Allah sahaja. Maka janganlah kamu menjadi orang yang mumtarin. Apa mumtarin? Ragu-ragu. Ramai tak yang ragu-ragu terhadap kebenaran daripada Allah? Ramai. Yang kafir memanglah. Orang Islam sendiri, ramai tak orang Islam ragu apa yang datang daripada Allah? Betul. Bila kita tak nak faham Quran, kita ragu-ragu tak kebenaran yang ada dalam Quran? Ragu-ragu kan? Apa bukti kita yakin Quran tu adalah benar? Apa bukti? Kita tengok maksud dia satu-satu, sebab dia benar. Bila benar, aku nak tahu, aku nak ikut. Betul tak? Bila tak nak tahu, mana ada tak keraguan? Kita macam buku-buku kan? Kita belajar sekolah dulu. Buku matematik, kita belajar tak? Belajar tak? Belajar kan? Okey. Masa kita belajar buku matematik, kita ragu-ragu tak pada matematik tu? Ataupun isi buku tu? Tak ragu-ragu kan? Apa bukti?
Belajar kan? Sampai faham tak? Betul? Kenapa belajar sampai faham? Dia matematik je, bukan al-haq pun. Kenapa? Apa dia? Siapa? Sebab tu saya tanya dia. Kenapa? Kak, kenapa ajar matematik? Dan kenapa nak suruh orang faham pula matematik? Adakah matematik itu al-haq? Kak, saya tanya ni. Apa dia? Apa? Nak lulus periksa? Tak, matematik al-haq ke tak? Al-haq ke tak? Betul ke? Tak ada tak dalam Quran matematik? Kat mana ayat berapa? Apa dia? Itu faraid. Okey, tak apalah. Okey, saya terima. Matematik adalah kebenaran dan ada dalam Al-Quran. Sebab itulah kita belajar sampai faham. Betul? Betul tak? Okey. Yang Quran benar ke tak? Belajar tak sampai faham? Belajar tak sampai faham? Ha? Tak, saya tanya yang lepas. Jangan jawab sekarang. Saya nak tengok cara kita berfikir. Bila sebut matematik benar, sebab tu saya belajar, sebab tu saya faham, sebab tu saya lulus. Quran benar tak? Benar. Kenapa tak belajar sampai faham macam matematik? Tak, yang lepas. Makna apa tu? Bila kita tak belajar Quran sampai faham, makna apa? Kita ragu-ragu. Mana selama ni kita tak faham Al-Quran, kita ragu-ragu tak pada Al-Quran? Tengok tak nak mengaku. Ragu-ragulah. Saya bila cikgu bagi buku matematik, saya kata saya tak nak belajar. Mana saya ragu-ragu lah tu. Kalau kamu yakin, belajarlah. Okey Kak. Okey. Pandai sangat Kak ni. Okey. Okey Kak. Okey Kak. Saya nak tanya, yang faham Quran di zaman Nabi, ada tak yang bukan bangsa Arab? Kak, ada tak? Siapa? Bilal, bangsa apa? Bilal, bangsa apa? Kak, kenal ke tak Bilal? Bilal, bangsa apa? Dia bukan bangsa Arab kan? Tapi dia faham tak? Okey, Salman Al-Farisi, bangsa apa? Tapi dia faham tak Quran? Suhaib Ar-Rumi, bangsa apa? Jadi alasan Kak tertolak. Ha? Okey Kak. Tak apa, bagus lah. Ini perdebatan yang sehat. Okey, Kak. Tadi kita dah tadabbur berapa ayat? Surah apa tadi? Muhammad kan? 32, 33, 34. Kak ada tak? Kak ada tak? Kak faham tak? Kak faham tak? Yang tadi? Kak tahu tak bahasa Arab? Tapi boleh faham ayat Quran? Maknanya nak faham Quran tak mesti tahu bahasa Arab. Betul? Ni semua ni yang faham, yang saya tadabbur, tahu tak bahasa Arab? Mas Muki? Min aina anti? Kam umruki? Masmu zawjuki? Kam auladuki? Kam abuki? Ramai yang tak tahu bahasa Arab tapi boleh faham tak tadabbur. Jangan jadi alasan tak faham bahasa Arab, tak faham Al-Quran. Kalau syarat nak faham Al-Quran kena faham bahasa Arab. Saya ajar bahasa Arab dulu. Tahu tak? Kita tutup kalau tadabbur, buka kalau bahasa Arab. Jangan beralasan Tak, saya tak nak ajar bahasa Arab. Saya nak ajar tadabbur je. Okey. Jadi Allah kata kebenaran hanya daripada Allah. Jadi semua yang datang daripada manusia benar ke salah?
Allah kata kebenaran hanya daripada Tuhan. Okey. Yang datang daripada manusia, benar ke salah? Benar ke salah? Kalau ikut ayat ni, yang datang daripada manusia, benar ke salah? Salah. Sebab kalau kita faham bahasa Arab, kebenaran hanya daripada Tuhan engkau. Okey Ustaz, ya Nabi Muhammad, dia manusia. Benar ke salah? Kenapa benar dia manusia? Wahyu. Ada yang saya cakap betul, sebab kebetulan sama dengan wahyu, bukan sebab yang datang daripada saya adalah benar. Boleh faham? Boleh? Okey. Jadi apa yang Allah nak tegur ni? Apa yang Allah nak tegur? Bila lagi nak sampai masanya, bila lagi nak tiba waktunya, orang beriman khusyuk. Dan khusyuk, Allah kata khusyuk hati ke khusyuk fizikal? Hati. Khusyuk hati untuk apa? Bila dengar Al-Quran, bila dengar peringatan. Makna apa tu? Apa yang Allah nak tegur? Apa yang Allah nak tegur? Yang Allah nak tegur ialah orang beriman bila dengar Quran tak khusyuk. Kenapa tak khusyuk? Sebab tak faham. Dan termasuklah khusyuk ialah tak ikut perintah Allah. Kadang-kadang faham tapi tak ikut. Itu pun sebenarnya tidak khusyuk. Dan kita tahu tak, kata Ibnu Abbas, ayat ni turun setelah sahabat berhijrah ke Madinah. Makna berapa lama dah sahabat terima Al-Quran? Setelah berhijrah ke Madinah. Berapa lama? Tak, di Mekah. Tempoh dakwah Nabi di Mekah berapa tahun? Makna setelah 13 tahun turun ayat ni. Kata Ibnu Abbas, Allah tegur sahabat bila berhijrah ke Madinah, dah ada sikit kemenangan, ada harta rampasan, bila baca Quran tak berapa nak fokus. Pengajaran apa? Kalau 13 tahun sahabat dah mula tak khusyuk baca Quran, sekarang 13 kurun kan? 1400 tahun. Betul tak orang Islam lagi tak khusyuk baca Quran? Lagi tak faham, betul? Dan lagi ramai yang tak baca langsung. Betul tak? Ini Allah nak tegur. Mulut mengaku beriman, tapi tanda beriman tak ada. Apa? Baca Quran khusyuk. Yang baca Quran tak faham, fikiran dia ke mana? Dia tak faham. Bila dia baca, fikiran dia ke mana? Dunia kan? Ataupun paling kurang dia tengok berapa page lagi nak hatam. Tak khusyuk lah itu. Apa bukti khusyuk? Ataupun tanda-tanda orang tu khusyuk baca Quran? Suka nak baca lagi? Tak baca? Rindu. Lagi? Tapi kadang-kadang kita perasan rindu nak baca Quran, baca satu muka surat berhenti. Lepas tu rindu nak baca lagi, tunggu besok lah. Tak. Ada Allah sebut tanda bukti orang khusyuk dalam baca Quran. Siapa boleh bagi dalil daripada Quran? Ha? Kak dah khatam kan banyak kali kan? Keluarkan ayat tu yang menunjukkan orang ni bila baca Quran itulah bukti dia khusyuk. Ha? Wajilat qulubuhum. Ada satu lagi Allah nak beritahu, Quran ni bila baca bukan setakat ada orang yang membaca khusyuk, tapi dia akan berlaku satu benda yang luar biasa. Sebab kesan Al-Quran tu, menangis tu macam biar luar biasa juga. Tapi ada satu lagi. Ha? Ada satu lagi berlaku menunjukkan satu benda yang sangat-sangat luar biasa. Kerana apa? Kerana Quran je. Ha? Allah kata, "Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu." Satu, khasyian. Satu. Yang kedua, mutasaddian.
Allah kata, kalau kami turunkan Al-Quran ke atas gunung, dan gunung tu berakal, gunung tu faham. Apa berlaku pada gunung yang menunjukkan gunung tu khusyuk? Pertama, khusyuk, tunduk, takut. Dan yang kedua, apa? Mutasaddian, pecah, meletup. Gunung yang kuat. Kuat tak gunung? Kalau kita nak pecahkan gunung, kita perlukan apa? Bom. Dan bom tu mungkin kos dia mahal kan? Dan mungkin tak meletup semua sekali. Betul tak? Tapi Quran kertas, bila dibaca pada gunung, gunung boleh pecah. Menunjukkan apa tu? Menunjukkan Quran satu kata-kata Allah yang sangat luar biasa, sampai boleh menjadikan gunung yang kuat, yang kukuh, pecah. Itu tanda khusyuk. Maknanya Allah nak buat perumpamaan. Kalau gunung yang keras, yang kuat, yang kukuh, hanya dengan Quran dia boleh pecah meletup. Kamu manusia, hati kecil, macam mana tak boleh meletup? Kenapa tak menangis? Kenapa tak pengsan? Makna Allah nak beritahu, satu, kehebatan Quran. Yang kedua, teruknya manusia, bahkan lebih teruk daripada gunung. Betul? Siapa yang baca Quran, baca je pengsan? Angkat tangan. Tak, pengsan. Tidur saya tahu, ramai yang tidur. Tidur tak payah cerita lah, saya pun sama dulu. Tak, bila baca Quran, rasa ayat Quran tu betul-betul menakutkan, terus pengsan ataupun jatuh sakit. Pernah? Tak pernah, okey. Baca Quran je menangis. Biasa? Okey, selama hidup 30 tahun berapa kali menangis? Oh, tak kira, banyak sangat lah tu. Nabi ada dosa tak? Tapi orang yang tak ada dosa, orang ni yang paling banyak menangis bila baca Quran, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ada sahabat Umar Ibn Khattab, bila dengar ayat tentang azab, jatuh sakit. Sampai orang pergi ziarah dia di rumah. Ziarah sebab apa? Sakit. Sakit sebab apa? Sebab Quran. Kenapa? Sebab Quran ni memberi kesan. Kan? Kita bila sakit, sebab apa? Sebab terkejut dengan Quran ke? Sebab terkejut dengan makanan? Makanan kan? Ramai orang sakit sebab makanan. Betul? Makna apa tu? Allah tegur tak kita sekarang? Bila lagi kamu nak khusyuk ni? Asyik baca, tertidur. Asyik baca, nak khatam. Asyik baca, nak pahala. Bila nak fokus pada makna? Bila nak menangis? Bila nak rasa azab Allah? Bila ni? Umur dah 69. Oh, bahaya ni bergantung pada Ustaz Mu'in. Bahaya ni. Orang yang bergantung pada Ustaz Mu'in tak boleh masuk syurga. Orang yang bergantung pada Allah saja boleh masuk syurga. Ada orang yang ikut kalau Ustaz Mu'in, tak menangis juga. Dia sebenarnya banyak bergantung pada hati kita. Kalau kita dengar Quran dalam keadaan kita bertobat, hati kita bersih, dalam keadaan kita rasa hina diri, masa tu masuk zak masuk. Ada orang dengar tadabbur, dia kata, Ustaz, saya ada gitar dulu, saya selalu main gitar kan. Jadi saya nak jual, boleh tak? Saya kata tak boleh jual, buang, bakar je. Kesan Quran. Sebab kalau dia jual, orang lain pula main kan, dia dapat saham. Dia jual harga murah kan, orang beli. Bakar je. Benda yang melarangkan kita. Itu kesan Quran. Boleh? Jadi Allah tanya kita ni, bila ni? Bila? Okey, sekarang sedar tak Allah tanya kita? Bila lagi nak khusyuk ni? Jawab. Jawab. Apa dia? Jawab sekarang. Jangan kata insya-Allah minggu depan. Ada cerita Fudail bin Iyad. Saya tak pastilah kesahihan cerita tu. Fudail bin Iyad ni perompak besar. Semua jenayah, semua dosa maksiat dia buat masa tu.
merompak, rasuah, menipu, pukul orang, bunuh, semua dia buat. Satu masa dia pergi rumah, ikut cerita tu nak mengintip anak dara. Bila dia sedang nak panjat tu, rumah nak mengintip, dia dengar orang tu baca ayat ni. Dengar, ini tengok tadabbur. Bila dia dengar, dia faham. Terus dia jawab apa dah? Al-an, sekarang ya Allah. Sekarang aku nak khusyuk. Terus dia turun, dia mandi, dia bertobat. Lepas dia bertobat, dia pergi Mekah, dia belajar, akhirnya menjadi ulama yang besar. Kalau kita baca buku tafsir, buku sirah, mesti dengan nama Al-Fudail bin Iyad. Asalnya apa? Perompak. Kesal daripada apa? Dia berubah. Ayat ni. Jadi saya harap pelajar ni yang dengar ayat ni, selepas ni jadi ulama besar. Macam putih. Ha? Asyik takut je. Tapi pusing satu dunia, asyik sempat je. Ha? Kalau buat agama ada je alasan. Betul tak? Bukan saya kata berdekat, tapi pada semualah. Betul. Kita kalau buat dunia ada je alasan, ada je masa. Tapi buat agama tak sempat dah ustaz kan. Tak boleh. Kena positive thinking. Berfikiran positif. Aku sempat, insya-Allah. Okey. Kemudian Allah larang wala yakunu, dan janganlah mereka menjadi. Janganlah mereka menjadi. Siapa mereka ni? Siapa mereka? Orang beriman. Jadi orang beriman, pertama Allah tegurkan. Bila Allah tegur, besar tak masalah tu? Besar. Apa masalah? Bukan Corona 19, bukan. Itu kecil je, tak ada nilai pun. Masalah besar benda. Baca Quran tak khusyuk. Baca Quran tak menangis. Baca Quran tak ada perasaan. Tengok drama je menangis. Tengok Raja Lawak je gelak. Baca Quran je tidur. Bila ni? Sampai bila? Kemudian Allah larang, jangan mereka menjadi kallazi, seperti orang-orang yang mereka diberi kitab min qabl, dari sebelum ini. Jangan jadi. Bila Allah kata jangan jadi, makna orang ni teruk ke okey? Jangan jadi macam mereka. Teruk ke okey? Okey. Teruk kan? Yang teruk ni ada kitab ke tak ada? Ya Allah. Yang ada kitab pun teruk, yang tak ada kitab. Jadi yang ada kitab pun teruk. Kita ada kitab tak? Jadi kita boleh tak jadi teruk macam orang dulu yang juga ada kitab? Boleh. Batu Allah bagi nasihat, jangan jadi. Apa dia? Orang dulu ada kitab, fatala. Lalu tala apa dia? Panjang. Kalau masdar dia tawil. Tawil tu bahasa Arab. Tapi dah jadi bahasa Melayu kan? Ada orang nama M Tawil. Ada siapa? Dia dulu pelawak kan, pelawak, ingat tak? Yang golongan makcik-makcik ingatlah M Tawil kan? Masa dah meninggal, ingat? M Tawil. Ya ke? Jangan perasan ha? Lalu Tala panjang, alaihim, ke atas mereka, al-amad. Apa makna amad? Masa. Panjang masa ke atas mereka. Panjang masa. Apa dia? Apa maksud panjang masa ni? Antara tempoh mereka dapat kitab, mereka dah mula jauh, Nabi pun dah wafat, mereka pun dah tinggal Nabi. Bila tinggal Nabi, tinggal kitab. Okey? Bila dah lama tinggal kitab, apa berlaku? Faqasat. Lalu qasat apa dia? Keras. Keras apa? Hati. Keras hati-hati mereka. Keras hati. Penyakit paling bahaya ialah
Hati keras. Hati keras apa punca ni? Kalau ikut ayat ni apa punca? Ha? Ni. Tola, jauh, lama tinggal Quran. Lama tinggal tak dengar tazkirah. Kesannya hati keras. Boleh faham? Sebab itulah ramai tak orang yang dia tak dengar tazkirah tapi asyik baca je. Bila kita ajak kelas tadabbur takkan. Itulah orang keras, hati keras. Sebab apa? Dia lama tak dengar tazkirah. Tak ada sentuhan. Bila semakin lama semakin orang kata panggil tak dengar. Tak makan saman. Sebab inilah. Betul? Kita ni alhamdulillah lembut sikit kan? Lembut banyak. Kak ni bahaya ni, suka perasan penyakit bahaya tu. SS. Tak, SS. Syok sendiri. Kak kena masuk gelar tadabbur lagi banyak. Pusat rawatan hati SS. Okey. Bila hati keras, kesudahannya apa? Wa kasirun. Dan kebanyakan. Kebanyakan minhum dari mereka. Mereka ni siapa? Ni. Orang yang ada kitab tak? Bila lama tinggal, hati keras. Bila hati keras, kebanyakan mereka menjadi fasik. Orang-orang fasik. Apa makna fasik? Fasik ni ada dua lah. Satu fasik yang terkeluar daripada Islam. Yang kedua fasik masih Islam. Iaitu orang buat dosa kecil berterusan. Fasik lah tu. Ataupun dia buat dosa besar. Derhaka pada mak bapak, menipu, rasuah, minum arak kan? Boleh? Ramai tak? Contoh, saya bagi contoh. Ada tak orang baca Quran tapi buka aurat? Fasik tak dia? Fasik apa punca? Tak khusyuk baca Quran. Baca fikiran melayang je. Baca nak khatam je. Betul tak? Bila jauh daripada peringatan Al-Quran, maka hati keras, kesudahannya fasik. Betul kan? Takut tak dengar ayat ni? Kalau sambung PKP tapi boleh terus ikut kelas tadabbur, okey tak? Ataupun PKP ditamatkan tapi kelas tadabbur pun ditamatkan juga, okey tak? Tu mana dah lembut hati. Okey. Bila hati keras, bila hati mati, ada peluang lagi tak nak hidupkan kembali? Ada tak? Ada. Ada tak? Kalau kafir teruk-teruk macam mana pun, ada tak ruang untuk hidupkan kembali? Ada. Tapi kalau pokok dah mati kan, boleh tak kita hidupkan balik pokok yang dah mati tu? Tak boleh. Tak boleh kan? Kalau orang dah mati, boleh tak kita hidupkan balik? Tak boleh. Tapi kalau hati dah mati, boleh tak hidupkan balik? Boleh. Ada bukti. Ada dalil. Apa dia? Ini pun satu hal juga. Bercakap ada tapi tak ada bukti. Itu penyakit hati tu. Sebab apa? Allah kata, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu cakap benda yang kamu tak tahu. Ada apa dalil? Diam je. Jangan cakap. Kenapa? Mulut, mata, telinga akan dipersoalkan. Boleh? Jadi itu tadabbur. Lebih baik kita diam daripada kita cakap. Tapi kalau cakap nampak sangat orang tahu kita tak tahu. Tak, biarlah orang kata apa. Yang penting kita tak buat dosa. Boleh? Okey. Jadi contoh, hati yang dah kerah, dah mati tapi boleh dihidupkan. Tukang sihir Fir'aun. Betul? Tukang sihir dia buat perbuatan apa? Apa kesalahan dia? Syirik. Belajar sihir, syirik, kufur. Mengajar orang, lagi kufur. Tapi hati dia hidup tak? Siapa lagi?
Yang bunuh 100 orang. Mati tak hati dia? Mati. Dah bunuh 100 orang mati. Tapi boleh tak dihidupkan? Kalau dah mati teruk sangat boleh hidup. Yang kita ni nyawa-nyawa ikan. Masih boleh. Boleh dihidupkan tak? Okey. Allah bagi bukti hati yang mati boleh dihidupkan. I'malu. I'malu apa dia? I'malu ke i'lamu? Tengok ayat. Silap. I'malu ke i'lamu? I'lamu. Beza tu. I'lamu makna ketahuilah. Ketahuilah annallah, sesungguhnya Allah yuhyi, dia akan menghidupkan al-arda, bumi, ba'da, selepas mautiha, matinya. Jadi Allah hidupkan bumi yang matikan. Bumi mati, kering kontang. Tengok-tengok turun hujan keluar. Jadi apa yang Allah nak bagi tahu? Apa yang Allah nak bagi? Apa kaitan ayat ni dengan sebelum? Sebelum cerita hati mati kan? Tapi selepas tu Allah cerita bumi mati, Allah hidupkan. Apa kaitan? Jangan putus asa. Allah tu maha berkuasa menghidupkan hati kamu yang mati. Buktinya apa? Bumi yang mati Allah hidupkan. Hanya dengan apa? Dengan apa Allah hidupkan? Air. Maknanya nak hidupkan hati dengan Al-Quran. Quran adalah umpama air bagi bumi. Okey? Kemudian qad, sesungguhnya, bayyana, kami telah jelaskan, lakum, bagi kamu, ayat-ayat. Bila sebut ayat-ayat, apa makna dia? Tanda-tanda. Apa dia tu? Ayat-ayat, tanda kebesaran. Apa dia? Ya. Satu ayat ciptaan Allah, kauniyah. Apa yang Allah cipta daripada sebesar langit sehingga sekecil, apa yang paling kecil? Yang kita nampak lah, yang kita tahu. Kuman nampak tak? Sekecil-kecil semut lah. Semua tu adalah menunjukkan kebesaran Allah. Tapi bagi siapa? Orang yang berfikir. Okey? Kemudian ayat yang kedua ialah ayat Al-Quran. Jadi ayat Quran jelas ke tak? Ayat Quran jelas ke sukar? Jelas. Buktinya ni. Bayyana, kami telah jelaskan. Jadi bila kita kata Quran tak jelas, bukan masalah Quran tak jelas, kamu yang tak jelas. Kamu yang tak nak belajar. Apa tujuan Allah jelaskan ayat Quran? La'allakum, supaya kamu ta'qilun, berakal ataupun berfikir. Berfikir tentang apa ni? Maknanya bila baca ayat Quran, sepatut kita akan rasa apa? Lepas baca satu ayat, semakin kita rasa, lepas satu ayat kita menangis. Lepas mesti ada, sebab setiap ayat menunjukkan kebesaran Allah. Saya bagi contoh, analogi. Kalau saya bagi tanda, ini tanda polis. Apa dah? Pakai pakaian seragam. Bila kita nampak tu, kita ada rasa gerun tak? Sebab apa? Kita dah kena melalui satu tanda kan? Lepas tu saya bagi tanda kedua. Tanda kedua ada pistol. Kita pun tengok, semakin gerun tak? Begitulah bila kita semakin kena Allah. Semakin gerun dan semakin rasa kebesaran Allah. Okey? Jadi bila baca Quran, kenapa? Kena guna akal. Jangan guna mulut. Bila kita baca tanpa faham, kita guna mulut. Tak, Allah kata guna akal. Baca Quran guna akal, jangan guna mulut. Tapi ada orang yang tak baca tapi dia faham.
Ada sahabat, saya bagi contoh. Ada sahabat, dia baru je masuk Islam, dia tak sempat baca Quran, dia tak sempat guna mulut. Tiba-tiba Nabi kata pergi bejat. Dia pergi bejat, mati syahid, masuk syurga. Dia tak guna mulut pun. Kita guna mulut, kata jom berdakwah. Saya tak ada masa free. Jadi yang penting guna apa? Akal. Sebab tu ulama kata, kita baca satu ayat dan kita faham dan kita ikut, lebih baik daripada kita baca 30 juzuk tapi tak faham apa-apa. Boleh? Okey? Saya ulang soalan yang Allah tanya kita semua. Bila lagi kita nak khusyuk bila baca Quran, bila berzikir, bila lagi nak khusyuk, bila lagi nak menangis, bila lagi? Sekarang. Alhamdulillah. Tapi tak menangis pun. Okey? Boleh? Cukup? Okey. Sebelum kita, ini ada apa dia panggil ni? Apa tu? OTG dalam ni mengandungi juzuk amma. Semua rakaman tadabbur juzuk amma. Juzuk 30, bukan 30 juzuk Juzuk amma daripada surah Amma Yatasaalun sampai surah An-Nas. Rakaman video macam saya mengajar ni. Bukan ada suara saja, ada gambar sekali. Untuk Android 150, dan ini untuk iPhone. Harga dia 200. Bunyi 200 tapi boleh faham juzuk amma, semua surah juzuk amma. Berbalik tak? Kita beli iPhone 2000 tapi satu ayat pun tak faham. Okey, jadi siapa nak boleh ada sekarang. Siapa nak beli sekarang, dan kalau nak berdakwah boleh. Kita tak pandai cakap, begini. Dan kita boleh tengok di mana-mana walaupun tidak ada internet. Boleh cucuk je ke telefon, cucuk je, buka, terus gambar. Keluar gambar dan suara sekali. Clear? Okey? Ada soalan ke? Okey, siapa yang ada soalan? Ada soalan ke? Jadi tak ada alasan tak boleh pergi kelas kan, tak ada masa. Sebab dengan ni kita boleh dengar di mana-mana dan bila-bila masa. Okey. Ada satu hadis bila manusia sampai umur 40 tahun, kemudian dia tak bertaubat juga, Allah bagi peluang lagi sampai umur 60 tahun. Bila sampai umur 60 tahun, Nabi kata Allah tak akan terima apa sahaja alasannya. Adakah bermakna umur 60 tahun dah tak ada peluang untuk bertaubat? Tidak. Hadis tu menunjukkan Nabi nak begitu kebiasaan. Kalau dah sampai umur 60 tak nak bertaubat, biasanya dia tak akan bertaubat. Bukan Allah tutup pintu hati. Sebab syarat bertaubat, salah satu syarat bertaubat apa dah? Jangan bertaubat di waktu taubat tak diterima. Itu salah satu syarat bertaubat. Apa waktu taubat tak diterima?
Bukan umur 60. Apa dia? Bila nyawa sampai ke halqum, tak ada sebut umur 60. Yang kedua, bila matahari terbit sebelah. Dan ada tak kita dengar orang tua umur 70 mengucap dua kalimah syahadat? Ada? Ada. Cuma hadis tu nak begitu, kebiasaan umur 60 kalau tak bertobat memang memang hati dia dah keras, dia memang tak nak lah tu. Kan? Kita tengok orang tak solat daripada muda sampai ke tua, sampai mati dia tak nak solat. Sebab hati dia dah betul-betul mati. Okey. Tak ada satu soalan, bagaimana kita nak berdakwah pada macam kawan-kawan, saya ajak dia untuk belajar tadabbur, hafizah, dia kata kita tak layak untuk belajar tadabbur dan hafizah kerana kita masih lagi tak mahir fiqh, kalau mahir semula. Tanya dia balik, sampai bila tu kita nak mahir? Tahun berapa? Tanya dia balik. Kak, tanya dia balik. Tak apalah, tanya dia balik. Tanya dia balik. Kalau dia kata kena mahir fiqh dulu. Okey. Bila kita nak mahir dan siapa yang akan mengesahkan kita dah betul-betul mahir fiqh, baru boleh. Siapa yang akan nak menilai? Itu bisikan syaitan tu. Bagi tahu dia, matlamat orang kafir, perancangan orang kafir yang paling besar terhadap orang Islam apa dia? Perancangan besar orang kafir terhadap orang Islam. Ialah strateginya apa? Wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Apa makna? Allah rakamkan perancangan orang kafir dulu kini selama-lama. Apa? Orang kafir kata jangan kamu dengar ni maksud faham dan ikut Quran. Jangan. Kenapa? Sebab orang kafir cukup faham. Bila manusia dengar Quran dah faham, dia akan dapat hidayah. Bila dapat hidayah, dia akan berubah. Bila berubah, dia tak akan goyang. Datanglah ujian besar macam mana. Kalau mereka nak dengar juga, orang kafir kata apa? Walghaw, buat kecoh. Buat lara orang Islam dengan hiburan, dengan telefon, dengan macam-macam. Supaya mereka tak ada masa nak tadabbur Al-Quran. Supaya apa? Bila mereka tak faham Quran, kita senang nak memperkotak-katikkan orang Islam. Nak menghina orang Islam cukup senang. Hanya menjauhkan orang Islam daripada, tak payah kita miskinkan orang Islam. Orang Islam kaya pun tak ada masalah. Yang penting tak ikut Quran. Betul? Berapa banyak negara Arab yang kaya raya sekarang buat kerjasama dengan Israel. Betul? Miskin bukan halangan untuk kita jadi orang beriman, tapi tak faham Quran penghalang besar. Sebab tu orang kafir nak pastikan. Dan orang kafir ni ada kerjasama, ada MOU dengan syaitan. Bila kita nak tadabbur je, tak payah, kita belum layak, kena belajar fiqh dulu. Itu bisikan syaitan. Akhirnya dia fiqh pun tak faham, Quran pun tak faham. Betul? Berapa ramai yang kata kena faham fiqh dan akhirnya dia faham fiqh? Berapa ramai? Mana ada? Betul tak? Itu bisikan syaitan. Kemudian Quran Allah kata apa? Hudan linnas. Quran petunjuk untuk siapa? Allah sebut an-nas, umum tak? Maksud tak kita? Kita manusia ke jin? Ya Allah. Kemudian ayat yang pasal jin. Jin bila dengar ayat Quran daripada Muhammad dalam keadaan dia kafir, pertama kali dengar, terus dia beriman. Saya nak tanya, jin ni faham tak fiqh masa tu? Jin faham tak fiqh? Nabi cakap tak? Oh, kamu belum layak tadabbur sebab belum faham fiqh. Mengarut. Boleh faham tak? Bukan setakat jin faham Quran, terus dia pergi berdakwah. Allah rakam kisah jin yang kali pertama kafir, dengar Quran kali pertama terus berdakwah. Allah rakam kisah mana Allah mengiktiraf. Jangan tertipu dengan bisikan syaitan. Okey. Seorang mengaku Islam tapi dia soalan terputus. Kata ulama, baca satu ayat dan faham maksud isi kandungan itu dah. Sentiasa sabar. Kami dalam online, macam mana Ustaz? Okey je.
Kadang-kadang yang ikut online ni lagi faham. Yang ikut online kadang-kadang lagi faham. Berapa ramai yang ikut online boleh buka kelas, boleh buat nota, boleh mengajar orang lain. Berapa ramai? Dia hantar mesej pada saya dan kita pergi melawat dia, pergi ziarah dia, tak pernah masuk kelas offline. Tapi dengan secara online, setahun, 2 tahun, dia boleh faham, buat nota, buat buku, mengajar orang. Akhirnya orang jemput dia, walaupun dia bukan ustaz. Sebab apa? Sebab Quran tak boleh ditipu. Bila dia cakap, orang tahu dia faham ataupun tak. Boleh. Jadi semua pelajar ni ada potensi tak untuk jadi ustazah tadabbur? Ada. InsyaAllah. Slow je insyaAllah. Kalau saya kata semua ni kita akan melancong ke Turki, boleh? Tengok kuat. Ya Allah. Automatik kan? Automatik. Siapa tak faham kenapa? Tanpa kita sedarkan. Boleh jadi ustaz tadabbur, insya-Allah. Kita boleh pergi Turki, insya-Allah. Kenapa berbeza insya-Allah? Mana dalam kepala kita masih ada cintakan? Saya tak jawab, saya tanya. Okey, tadi ustaz cerita tentang orang jual gitar. Saya pun kesan tadabbur, insya-Allah nak jual. Jangan jual, buat. Dia dengar ayat tak habis. Kawan tu cakap dia nak jual, saya bagi nasihat, buang. Dia bukan membazir, kita buang benda yang salah. Membazir ke? Contohlah arak kan. Ustaz, saya nak jual arak ke nak buang? Nanti kalau buang membazirkan. Tak. Benda yang haram tak membazir. Saya campak rokok dalam longkang, berdosa tak sebab membazir? Bukan. Jadi tolong buang terus. Dalam Quran akal terletak di otak. Okey, dalam Quran akal Allah sebut dalam hati. Surah Al-Hajj ayat 64 ke? Apa Allah kata? Allati fi sudur. Hafiz. Alif. Surah Al-Hajj. Bukan. Yang Allah kata, bila kamu berjalan, akal kamu tidak bersama kamu. Kamu bukan buta mata, tapi buta hati yang di dada. Ta'mal al-qulub allati fi sudur. Ingat ya tu. Kalau Hafiz tak ingat, saya tak Hafiz, lagi patut tak ingat. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahu qulubun la ya'qilun. Kemudian qulubun ya'qilun. Kemudian au azanun yasma'una biha au fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Qulub dalam bahasa Arab ialah akal. Dan akal ialah fis sudur. Sudur apa? Ada. Surah Al-Hajj ayat berapa? Surah Al-Hajj ayat 46. Siapa nak beli OTG ni boleh kontak Izzaharuddin. Jangan tinggikan suara. Saya baca surah apa ni? Al-Hujurat. Tak. Ini masa Nabi ada. Allah turun sebab ada sahabat. Dia panggil Nabi, "Ya Muhammad." Bila Nabi cakap, nada macam ni. Sahabat cakap, nada lagi tinggi. Turun ayat melarang. Jangan tinggi suara kamu lebih pada suara Nabi. Kenapa? Sebab tak beradab. Bila Nabi cakap, nada macam ni, kamu kena rendah sikit. Itu adab. Kalau tinggikan suara tak beradab, kalau antara amalan orang tua dengan amalan Nabi, kita pilih amalan orang tua. Beradab tak kita dengan Nabi? Beradab ke tak? Tak. Sekarang boleh tak kita nak rendahkan suara kita daripada Nabi? Boleh tak? Tak boleh lah, Nabi dah tak ada.
Cuma boleh jadi kita meninggikan suara dengan cara kita menolak sunnah Nabi. Oh, program tadabbur tua ni pusing satu Malaysia, insya-Allah, dan insya-Allah akan datang satu dunia. Oh, sedap je, amin. Jadi saya yang kena pusing kan. Cuba pusing bersama saya. Oh, hilang dah. Hilang. Okey. Habis ah.